kamu itu benar sekalian. Kalau betul dakwaan hampa, buat mai kitab hampa baca, aku nak dengar, Nabi kata. Maka tercengang mereka itu. Dan tiada datang mereka itu dengannya, yakni dengan Taurat. Depa bila dengar macam tu, depa pakai berhenti tentu aja. Pasal apa? Pasal memang dalam Taurat tak ada sebut macam depa kata. Tonton kalau baca dalam hadis Sahih Muslim, ada lagi satu cerita. Apabila satu laki-laki dan satu perempuan Yahudi berzina. Satu laki-laki dan satu perempuan Yahudi. Laki-laki ni pun dah kahwin, perempuan ni pun dah kahwin. Depa ni pergi berzina. Laki-laki pergi berzina dengan perempuan yang dua-dua pun dah kahwin. Benda ni dibawa ke depan ulama Yahudi depa. Oh, dia atas unta bagi belaga belakang. Hal laki-laki menghadap utara, hak perempuan menghadap selatan. Arak depa ni. Bawa depa ni belaga di dalam Madinah. Itu hukuman ke atas penzina daripada orang Yahudi, penzina yang sudah kahwin. Bila benda tu jadi macam tu, ada sebahagian daripada orang-orang Yahudi juga yang tak puas hati. Depa kata ni hukum apa macam ni? Maka benda ni diadukan kepada Nabi SAW. Nabi masa tu sudah memerintah Madinah. Walaupun Yahudi ada satu kelompok yang besar di Madinah, tetapi depa tunduk. Depa tunduk di bawah pemerintahan Nabi. Tunduk dalam erti kata terima Nabi sebagai ketua. Bila ada masalah ataupun perbalahan di antara puak-puak Yahudi. Yahudi masa tu ada 3 puak. Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Sama-sama mereka ni bergaduh. Tak pernah jumpa penyelesaian. Bila jadi macam ni, kes dibawa ke depan Nabi SAW. Macam ni juga Nabi selesai masalah dia. Nabi kata siapa yang jatuh hukum suruh corang, suruh lumuk kotok di muka jantan dengan perempuan, suruh belarak naik menatang pusing dalam pekan ni, siapa yang jatuh hukum ni? Depa bagi tahu kata Tok Alim, depa bagi jatuh. Nabi kata panggil Tok Alim hang, suruh dia bawa kitab Taurat, dia bawa mai sekali. Nabi kata. Maka dibawa mai ke depan Nabi SAW. Nabi kata buka dan baca. Nabi kata buka dan baca. Aku nak dengar ayat Taurat yang kata hukum dia suruh corang muka, suruh belarak atas menatang ni, baca depan aku. Dia ni baca-baca. Bila sampai tang ayat tu, dia tutup dengan tangan baju dia. Bila mai tang ayat hukum ke atas penzina yang sudah kahwin ni, dia tutup dengan lengan baju dia. Nabi kata angkat tangan baju hang. Angkat. Ni cerita adalah hadis tuan-tuan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bila angkat tangan baju, terbentang dia ada di sana. Hukum dalam Taurat sama dengan hukum yang diguna pakai oleh Islam pada hari ini, iaitu rejam dengan batu sampai mati. Nabi kata pasal apa tutup benda ni? Maka depa ni depan Nabi takut. Alim-alim Yahudi ni depan Nabi depa takut. Pasal apa depa takut? Bukan pasal Nabi zalim, bukan pasal Nabi garang. Depa takut pasal memang dalam Taurat, dalam Injil, dalam apa memang sebut pasal Nabi Muhammad Nabi akhir zaman ni. Depa memang tahu kata Nabi Muhammad ni Nabi. Pasal itu depa takut. Pasal itu dia takut. Bila Nabi kata macam tu, dia takut. Kemudian dia beritahu dekat Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, sebenarnya hukum ni memang hukum dalam Taurat. Dia kata. Tetapi selama ni kami double standard. Maksudnya kami ada 2 hukuman. Kalau yang berzina ini orang yang besar-besar, kami hukum dia ringan aja. Tapi kalau yang berzina ni rakyat yang marhain, kami rejam dia dengan batu. Maka timbul rasa tak puas hati di dalam masyarakat Yahudi ni. Maka kerana tu kami ni alim-alim Yahudi ni berbincang, maka kami ambil jalan tengah. Hang orang kaya ke, orang berpangkat ke, orang berpengaruh ke, orang berkuasa ke, hang orang marhain ke, orang rendah ke, orang biasa ke, apa ke, kita pukul rata. Satu hukuman aja. Apa dia? Lumuk muka dia dengan kekotoran, kemudian belarak. Satu kampung bagi malu. Satu kampung tahu kata ini orang telah berzina. Kami buat hukuman ini dengan tangan kami sendiri. Dia mengaku di depan Nabi. Nabi kata tak boleh. Kamu kalau betul-betul alim Taurat, kamu kena patuh ajaran Taurat. Maka turun dua-dua orang ni dan dua-dua direjam dengan batu sampai mati. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan boleh rujuk benda ni. Nabi SAW, dia bila timbul masalah di kalangan Yahudi, dia suruh amai Taurat baca. Kerana Taurat asal itu pun Allah juga buat turun. Kerana Injil asal itu pun Allah juga buat turun. Maka apa yang ada dalam Taurat, dalam Injil, mai daripada Allah Tuhan yang satu itulah juga. Maka Nabi SAW berani. Kerana Nabi tahu Allah Subhanahu Wa Taala punya hukum macam mana, manusia punya hukum macam mana. Nabi boleh buat beza. Baik. Kemudian dia kata firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman iftara 'ala Allahil kadhib min ba'di dzalik fa ulaika humuz zalimun." Maka barang siapa yang berbuat-buat atas Allah Ta'ala akan dusta. Daripada kemudian yang demikian itu, bermula mereka itulah yang zalim sekalian.
dengan melampaui had kepada yang batal. Siapa yang dusta Allah? Dusta Allah maksud dia apa? Dia tahu Quran kata benda ni haram, dia pergi abang kata halal. Dia mendustakan Allah. Dia tahu dalam Quran kata benda ni boleh, dia pergi abang kata tak boleh. Maka orang-orang yang macam ni dianggap sebagai orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendustakan Allah ini faulaika humuz zalimun. Depa ni zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin. Kata olehmu wahai Muhammad, benarlah Allah pada ini seperti sekalian yang dikhabarkan dengannya ini. Maka ikutlah olehmu akan agama Ibrahim yang aku, yakni Nabi SAW berada di atasnya. Hal keadaan cenderung kepada agama Islam. Nabi kata ikutlah agama Islam. Nabi Ibrahim juga membawa agama Islam. Ikutlah agama Islam, ini agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada daya daripada kafir musyrikin pada satu perkara agamanya sekali, sama ada asal ataupun furu'. Ilmu sama ada tauhid ataupun fiqh. Dia kata ilmu Allah Subhanahu wa taala ini dia cukup cantik. Sama ada perkara asal, perkara basic ataupun perkara furu', perkara cabang. Kalau sekiranya itu daripada ilmu Allah tentu cantik. Sama ada tauhid ataupun fiqh. Dan turun, ni ayat yang berikut ni. Dan turun tak kala berkata Yahudi kepada orang Islam, pilih kami dahulu daripada kiblat kamu. Yahudi ni tak habis-habis. Yahudi ni tak habis-habis. Kalau Islam kata putih, mereka akan kata hitam. Kalau Islam kata boleh, mereka akan kata tak boleh. Ini Yahudi. Perangai dia kira nak bangkang. Apa juga yang Nabi Muhammad kata, mereka akan bangkang. Mereka akan kata, Nabi kata A, mereka kata B. Nabi kata tinggi, mereka kata rendah. Ini perangai dia. Betul tak mau kira. Janji kita mau bangkang. Apa yang Nabi kata. Ini perangai Yahudi. Baik. Apabila turun ayat, Allah mengatakan Makkah itu rumah ibadat pertama di atas muka bumi. Mereka kata dah, bukan Mekah. Mereka kata tempat lain. Ini Yahudi. Firman Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah. Bahawasanya mula-mula rumah, yakni rumah ibadat, yang dihantar tempat ibadah bagi manusia di atas muka bumi itu ialah rumah dengan Makkah, dia kata. Dinamakan dengan nama Bakkah kerana bahawasanya mematahkan tengkok orang yang sombong-sombong. Binasa akan dia oleh para malaikat, dia kata. Makkah itu Allah sebut Bakkah. Bakkah maksudnya patah tengkok. Maksud dia orang yang lawan Allah akhirnya binasa. Binasa dalam bentuk apa? Dalam bentuk dipatahkan tengkok mereka ini oleh malaikat Allah. Ini berlaku di dalam perang Badar. Perang Badar, perang pertama dalam Islam. Waktu berlaku perang Badar tu, malaikat turun mai doa ada di kiri dan di kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diapit oleh malaikat kiri kanan dia. Sehingga kan sahabat nampak, mata sahabat nampak. Dicatatkan benda ni di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila selesai perang, sahabat tanya Nabi. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, kami nampak ada dua orang berjubah putih di kiri kanan tuan semasa perang tengah duk sengit tadi ni. Siapa depa ni?" Nabi kata, "Itu malaikat yang Allah hantar untuk membantu aku." Malaikat duk ada kiri kanan Nabi. Sebahagian besar daripada orang yang mati di dalam perang Badar adalah akibat daripada dikepak tengkok oleh malaikat Allah Al-Muqarrabun. Ini tuan-tuan, benda ni dicatatkan di dalam Quran pun ada cerita tentang turun malaikat membantu Nabi, dan di dalam hadis lebih-lebih lagi mencerita dengan detail tentang kehadiran malaikat untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Maka Allah namakan Makkah dalam Quran dengan nama Bakkah. Nama Makkah ni dinamakan Bakkah. Mekah ni dia ada banyak nama. Makkah juga dipanggil Ummul Qura. Makkah. Makkah juga dipanggil Al-Baitul Atiq. Makkah juga dipanggil Al-Baitul Haram. Ini nama-nama ni semua ni membawa maksud Makkah. Dan semua ni ada yang dicatatkan di dalam hadis Nabi. Ada juga Nabi sebut Makkah ni dengan nama Al-Baladul Amin. Ada juga Nabi sebut Makkah ni dengan nama Al-Baladul Amin, negeri yang aman daripada sebarang kekacauan. Jadi semua ni menunjukkan nama Makkah. Dan Nabi SAW satu orang yang cukup sayang dengan Makkah ni tuan-tuan. Makkah ni Nabi cukup sayang. Ada dalam hadis.